Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Topik pembentangan saya ialah keperluan pengajaran mengikut sukatan pelajaran dari sudut Undang-Undang Pendidikan di Malaysia. Dalam sistem pendidikan, sukatan pelajaran memainkan peranan yang cukup penting. Sukatan pelajaran ialah dokumen rasmi yang mengandungi perancangan pengajaran dan pembelajaran bagi suatu mata pelajaran yang diajar di sekolah. Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 mentafsirkan sukatan pelajaran sebagai suatu pernyataan tentang perkara yang akan diajar oleh guru-guru kepada murid-murid di sekolah sepanjang tahun persekolahan atau mana-mana tempoh yang dinyatakan dalam tahun persekolahan itu. Oleh itu, sukatan pelajaran ini memainkan peranan yang cukup signifikan dalam memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan jayanya. Seseorang pengajar perlu menyediakan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya sebelum sesi pembelajaran bermula. Hal ini dapat membantu pengajar tersebut, dalam konteks ini guru, untuk membuat persediaan yang sewajarnya bagi mendidik anak bangsa untuk menjadi warga negara yang berjaya. Dalam konteks sistem pendidikan persekolahan di Malaysia, sukatan pelajaran ini telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, setiap guru mempunyai tanggungjawab yang jelas untuk mengajar mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan. Apakah yang akan berlaku jika guru-guru tidak mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan? Peraturan 11 Subperaturan 1 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 dengan jelas memperuntukkan penalti jika guru gagal mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman para pelayar yang dihormati, peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan ini telah dibangunkan berdasarkan kuasa yang telah diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Oleh itu, peraturan ini mempunyai kuasa undang-undang yang cukup jelas. Berdasarkan Peraturan 11 Subperaturan 1 ini, seseorang guru diwajibkan mengajar mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan. Bagaimana kita kata diwajibkan? Dalam konteks ini, jika diteliti Peraturan 11 Subperaturan 1 ini dengan jelas menggunakan perkataan hendaklah yang menunjukkan guru mempunyai kewajipan, bermakna guru secara mandatorinya perlu mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jika guru-guru tidak mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, maka tindakan tersebut terjumlah sebagai suatu kesalahan mengikut Subperaturan 1 Peraturan 11 ini. Apabila disabitkan kesalahan, maka guru-guru tersebut boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau dikenakan dengan hukuman denda dan juga penjara. Hal ini bermakna guru yang telah disabitkan kesalahan berdasarkan peraturan ini boleh dikenakan dengan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 3 bulan atau dikenakan kedua-dua hukuman, iaitu hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan hukuman pemenjaraan tidak melebihi 3 bulan. Walaupun nilai RM5,000 dan hukuman pemenjaraan tidak melebihi 3 bulan nampak ringan, namun sabitan kesalahan jenayah kepada profesion keguruan sebagai pegawai awam
mempunyai kesan negatif yang cukup besar. Sebagai pegawai awam, guru-guru tidak boleh mempunyai apa-apa rekod jenayah. Memiliki rekod jenayah boleh menyebabkan guru-guru dikenakan tindakan tata tertib. Oleh itu, setiap guru mestilah memastikan mereka tidak mempunyai apa-apa sabitan jenayah. Sabitan itu termasuklah juga jika mereka melanggar mana-mana peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Malaysia. Oleh itu, jelas kepada kita semua bahawa Peraturan 11 Peraturan 1 ini mempunyai liability jenayah yang boleh dikenakan kepada guru-guru yang gagal mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah diluluskan. Sesungguhnya, guru-guru wajib mengajar murid-murid mengikut sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kewajipan ini lahir daripada Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Guru-guru sememangnya terikat di sisi undang-undang untuk mengajar murid-murid di sekolah mengikut sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh KPM. Kegagalan mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan atau telah diluluskan oleh KPM terjumlah sebagai suatu kesalahan mengikut Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Kesannya, guru-guru tersebut boleh dikenakan tindakan di sisi undang-undang. Tindakan itu berbentuk hukuman denda atau hukuman pemenjaraan atau gabungan kedua-duanya. Oleh itu, guru-guru wajiblah mengajar anak-anak murid mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Walaupun terdapat Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 yang menyatakan secara jelas kewajipan guru-guru untuk mengajar mengikut sukatan pelajaran ditetapkan. Persoalannya, apakah maksud sukatan pelajaran ini? Adakah sukatan pelajaran ini bermaksud mata pelajaran yang perlu diajar di sekolah mengikut ketetapan oleh KPM? Jika ya, maka Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 ini juga mengandungi senarai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan yang perlu diajar di sekolah rendah dan juga sekolah menengah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jika jawapan kepada persoalan itu tidak, iaitu sukatan pelajaran itu bukanlah bermaksud mata pelajaran yang perlu diajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, maka undang-undang tidak memperuntukkan secara jelas apakah cakupan atau rangkuman dalam sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh KPM. Pada pendapat pembentang, sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh KPM bermaksud senarai mata pelajaran yang perlu diajar di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah yang telah diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Oleh itu, persoalan apakah yang terangkum sebagai sukatan pelajaran boleh ditafsirkan mengikut kerangka yang telah ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Pendidikan tentang undang-undang atau lebih dikenali sebagai literasi undang-undang kepada guru-guru amat penting agar tidak berlaku apa-apa pelanggaran undang-undang. Sama ada pelanggaran itu ialah pelanggaran yang kecil ataupun pelanggaran yang dianggap serius. Apa-apa pelanggaran pun akan mempunyai natijahnya yang tersendiri. Oleh itu,
Kita perlu mengelakkan pelanggaran undang-undang kerana pelanggaran ini akan memperuntukkan liability dalam bentuk hukuman. Hukuman ini boleh berbentuk denda, pemenjaraan ataupun apa-apa hukuman yang lain. Oleh itu, pada setiap masa, guru-guru perlulah mengetahui undang-undang dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan di Malaysia. Dengan itu, saya ucapkan sekian, terima kasih, selamat, maju jaya kepada semua.